Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Malikul Quddus As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Sidang jemaah mati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Baik, alhamdulillah, summa alhamdulillah ala kulli ni'mah. Mari kita manjat syukur, panjat selawat dan salam kata junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mulakan kuliah pengajian kita pada malam yang penuh barakah ni dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Terima kasih kepada yang telah bersiaran langsung dengan saya pada malam yang penuh barakah ni. Seperti biasa, kuliah pengajian online kita setiap malam bermula pada pukul 10 insya-Allah. Tahniah dan syabas saya ucapkan. Saya ingin ucapkan tahniah dan syabas kepada semua yang istiqamah dalam pengajian ini. Mudah-mudahan Allah kurniakan kefahaman. Nilai sebuah kefahaman ni, yu'til hikmata may yasha. Allah mengurniakan hikmah kepada siapa yang aku kehendaki, Allah kata, menurut aturannya. Surah Baqarah 269. Maka dengan kesungguhan yang sidang jemaah mati Allah SWT berikan, kesungguhan dengan untuk menuntut ilmu ini, maka antaranya hikmahnya Allah canggihkan lagi penyampaian ilmu kita. Allah berikan lagi kefahaman-kefahaman yang sungguh luar biasa. Akhirnya nilai kefahaman ini tidak dapat ditukar ganti. Kerana nilai kefahaman itu akan membentuk jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang. Dan itulah Nabi SAW sabda mafhum hadis, barang siapa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu wa fiddin. Barang siapa yang Allah nak berikan dia kebaikan. Ingat, kebaikan jangan disalah tafsirkan. Kebaikan bukan kebendaan. Tapi kebaikan itu adalah sebuah kefahaman. Faham di dalam kehidupan beragama. Kena faham? Ada orang duk ingat dia dah faham dah kehidupan ni, macam hebatnya, macam terror lah. Tapi bila diselidiki, kehidupan dia tidak berlandaskan agama. Yufaqihu hafiddin. Allahumma faqihu hafiddin wa alim nabi takwil. Ini doa Nabi SAW kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Nah, yang ini yang kita nak. Kita nak kefahaman di dalam kehidupan bersandarkan agama. Agama sudah pasti mengikut kepada kebenaran Allah Azza wa Jalla. Jadi, mudah-mudahan dengan istiqamah ini, yang sidang jemaah mati Allah SWT bukan sekadar istiqamah, tetapi menyebarkan kebenaran. Sebarkan. Menyebarkan kebenaran itu. Yang mana dengan menyebarkannya lebih ramai lagi mendapat manfaat, maka kefahaman yang sedia ada bertambah-tambah. Asbab kita menyebarkan kebaikan. Kita berpesan-pesan. Kita menyampaikan pesanan. Wa tawassaw bil haqq. Berpesan-pesan dengan kebenaran. Kita sebarkan kebaikan pada malam ini. Jadi ejen.
kebenaran. Jadi ejen kebenaran atau jadilah pejuang kebenaran. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT pada malam yang penuh barakah ni kita sambung lagi kuliah kita. Baik, sebelum tu mukadimah dulu. Baik, alhamdulillah pertamanya satu pencapaian yang cukup baik di Malaysia ini apabila COVID kita hari-hari zero case, kan? Zero case, alhamdulillah. Untuk kes tempatan zero case lah. Ada satu kes tapi kes tempatan zero case. Dan suka saya ingatkan diri saya dan semua sidang penonton sidang jemaah mata Allah SWT. Kita telah melalui fasa kesusahan sebenarnya. Hampir makan masa 4 bulan. Hampir makan masa 4 bulan. Hampir makan masa 4 bulan sidang jemaah mata Allah SWT. Jadi kesusahan yang mendatang itu jangan sampai kita melupakan keadaan kita sewaktu susah dahulu. Yang kita merintih berharap kepada Allah. Merintih kita. Minta pada Allah, ya Allah, angkatlah COVID ni, ya Allah. Ya Allah, angkatlah COVID ni, ya Allah. Kita minta Allah Ta'ala sembuhkan. Tetapi di saat ketika Allah angkat musibah, maka Allah berikan kita kesenangan. Lalu kita berseronok. Kita bimbang. Yang ini Allah kata, qalilan ma tashkurun. Saya cukup bimbang. Cukup bimbang. Ini para ulama cukup bimbangkan apabila manusia ini ujian kesusahan dia mampu dia berhadapan dengan ujian kesusahan. Tetapi di saat ujian kesenangan kata Nabi SAW, mafhum hadis, manusia ramai leka dan lalai dengan nikmat kesenangan dan kesihatan. Kelapangan dan kesihatan. Di saat Allah bagi balik kita boleh keluar ke sana ke sini, lalu di dalam fikiran kita lalu fikir dunia. Aku nak buat apa lepas ni? Nak cari duit lepas ni. Aku nak apa lepas ni? Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Di saat Allah angkat musibah, kita buat perkara yang sama 4 bulan dulu. Tapi tak sehebat ini hari ini hari. Sekolah 15 Julai dah akan full board dipanggil. Nampak? Sekolah saya pun dah start dah. Saya bagi tahu kat para pelajar semua, antum kena ingat kesusahan pastikan anda semua berubah. Berubah ni bukan maksud jadi senang, tapi berubah maksudnya kenal Allah. Dengan kesusahan sepatutnya kenal Allah. Jangan sampai kita lupa daratan kembali. Di saat patut sekarang ni lah kita makin kuat berdoa. Patut sekarang, di waktu kesenangan inilah kita kena lagi kuat berdoa. Waktu kesenangan inilah kita kena lebih kuat berdoa supaya di saat kesusahan Allah ingat kita. Kata Nabi SAW mafhum hadis. Qalilan ma tashkurun, sedikit sangat yang bersyukur. Sebab tu nikmat kesusahan itu nikmat apabila waktu susah diingat Allah. Dan kita cukup bimbang waktu senang. Ramai orang suruh sabar waktu susah kan. Betul lah. Wa basyiri sabirin, kabarkan berita gembira bagi orang sabar. Sabarlah dengan susah ni. Tapi berapa ramai orang berpesan, sabarlah dengan kesenangan. Sebab sabar bukan sekadar di saat kesusahan. Di saat menerima nikmat, kita kena sabar juga. Berubah, mengenal Allah. Sabarlah di saat kita senang. Berapa ramai orang kaitkan dengan senang dan kita sabar. Nah, jadi kita kena renung balik di satu ketika kita dulu pernah dikuarantinkan. Pernah dimamnu', tidak boleh. Dengan tenaga yang ada, dengan kapasiti yang ada, kita tak boleh nak move on. Tak boleh. Hampir collapse. Ekonomi hampir meruncing. Di saat itu kritikal sedangnya Muhammad Allah SWT. Jadi, berpesan-pesan dengan kebenaran. Sebab itu perintah PKP ini, yang mana mengikuti kajian hakikat kehidupan ini, pastikan tidak berhenti di sini. Perintah kawalan perasaan mesti diperjuangkan. Perintah kawalan perasaan mesti dipertegakkan. Kita kena kawal perasaan kita. Di saat susah, perasaan tu kawal. Apa perasaan? Emosi kita. Nafsu kita. Ada orang yang membenci kesusahan. Dia membenci. Dan surah Fussilat ayat 46. Kata Allah Ta'ala dalam surah Fussilat ayat 46. Ada manusia ini di saat dia senang, dia seronok. Di saat susah, dia berpaling kepada aku. Ada. Kawal perasaan ketika susah. Macam mana hebat ujian, kawal perasaan. Di saat senang, kawal perasaan juga di saat senang. Di saat senang, kawal perasaan.
Jangan kita senang, kita bersenang lenang. Kita lalai dan alpa, ghaflah, kembali kepada sifat asal manusia yang nasia, lupa. Lupa. Dengan kesusahan itulah nanti, bila kita tidak berubah di saat susah, pastikan satu lagi azab yang lebih besar. Ini di saat senang, kita akan rebah. Dia panggil istidraj. Istidraj. Kita tidak mahu di saat Allah angkat musibah COVID di Malaysia khususnya, kita dah lepas daripada penyakit, kita lupa kepada siapa yang menyembuhkan. Siapa yang memberikan keizinan untuk sembuh. Adakah KKM? Adakah doktor? Adakah frontliner? Ataupun pemilik kepada jagat raya. Allah Rabbul Jalil. Sebab tu tidak boleh tidak. Kita kena mesti ingat Allah. Dalam susah, dalam senang. Sekarang kita sedang senang ni. Dah boleh dah duduk meja. Allahu Akbar. Dah boleh berkumpul semeja. Boleh berkumpul dengan keluarga. Kita boleh berkumpul dengan keluarga balik. Kita boleh berkumpul dengan sanak saudara. Kita boleh berkumpul dengan klien kita. Kita boleh berkumpul. Tapi kena ingat siapa yang mengizinkan kita berkumpul itu. Kalau tidak kerana Allah SWT. Jadi sidang jemaah mata Allah SWT. Maka pastikan di saat kita hari ini. Di saat kita dah diangkat musibah ini. Jangan kita lupa. Itu je sebenarnya. Kita nak duduk dalam keadaan yang sentiasa fazkurunallah. Sentiasa ingat kepada Allah SWT. Sebab tu kita kena minta Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Benar Tuan Haji Mak Muda. Senang tidak merasa senang. Susah tidak merasa susah. Susah tidak menyusahkan. Senang tidak melalaikan. Ini yang kita nak. Kita nak semua yang menonton kuliah pada malam ini berpegang kepada kebenaran dalam kehidupan, yakni haknya, yang mana kita tidak mahu terkait lalai dengan kesenangan, rebah di saat kesusahan, ataupun rebah di saat kesenangan kerana lalai di saat kesusahan. Nampak? Sebab tu yang paling susah nak buat ketika kita senang adalah bersyukur. Sebab tu dalam mukadimah saya selalu mulakan, saya selalu ulang, saya ingatkan diri saya. Qalilan ma tashkurun, qalilan ma tashkurun, qalilan ma tashkurun. Sangat sedikit yang bersyukur, sangat sedikit yang bersyukur. Siapa cakap itu? Allah. Allah yang bercakap begitu. Maka sidang jemaah mata Allah SWT. Ini kita kena pegang ni. Kita kena jadikan sebagai satu pegangan yang benar-benar jazam, yang putus, yang jelas bahawa yang menghidupkan, yang memberi kesenangan, yang mendatangkan kesusahan bukan dengan keadaan, tetapi dengan Allah Azza wa Jalla. Ni, pahaman ini kita kena pasak dalam hati kita. Bukan senang sebab keadaan. Oh, dah senang dah, COVID tak ada. Oh, kita ingat senang sebab COVID tak ada. Kejap lagi, tak tahulah apa pula yang datang. Wallahualam. Pernah kita jangkakan COVID selama ini? Tak pernah. Jangan ingat senang sebab COVID dah tak ada. Allah boleh datangkan yang lebih dahsyat. Wa na'udzubillah min zalik. Sebab itu senang sebab Allah. Susah sebab nak ingat Allah. Nah, ini yang kita kena tanamkan sedang jemaah mata Allah SWT. Memang sangat sedikit. Qalil, Allah kata qalil. Syukur ni untuk orang yang beriman sebenarnya. Maka orang yang Islam, yang berimannya sedikit. Islamnya banyak. Iman yang sedikit. Islam banyak. Sampai kita nak penuhkan masjid lagi, nak masuk kota 500 orang, 1000 orang. Ramai. Tapi berapa ramai di saat Allah berikan ujian, dia jadi orang beriman? Berapa ramai? Jadi ini kita bimbangkan sedang jemaah mata Allah SWT. Jadi mudah-mudahan di saat kita boleh keluar itu hari, saya cakap rentas negeri kan. Kita boleh first day, kita boleh rentas negeri. Ingatlah keseronokan merentas ke negeri akhirat. Itulah yang kita nak dambakan. Dan pelepasan daripada ittaqu minan nar, bebas pada api neraka. Itulah kejayaan yang sebenar-benarnya. Orang beriman ni, dia sentiasa akan tukar paradigma dia melihat dunia, tetapi dia akan bawa kepada paradigma ataupun perspektif akhirat.
Man amana billahi wal yaumil akhir. Orang beriman, dia tak ada istilah hari dunia sebenarnya. Man amana billahi wal yaumil akhir. Ya? Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, apa sahaja peristiwa yang berlaku di dunia, dia akan linkkan, dia akan sinkronisekan, dia akan connectkan dengan akhirat. Apa saja, every single thing, dia akan kaitkan dengan akhirat. Contoh, merentas negeri. Orang beriman, dia teruskan, negeri akhirat. Sebab Allah kata diri, Allah nisbahkan akhirat itu negeri. Surah Al-Qasas 7. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Nampak? Kejarlah kamu akan kenikmatan negeri akhirat. Berapa ramai yang kejar negeri akhirat? Wabtaghi fima ataqallahu dar. Dar itu negeri lah. Kita duk boleh rentah negeri Perak atau pergi ke Perak, teman. Iyalah. Orang 3 bulan tak pergi. Seronok. Boleh pergi negeri sana. Dia tak tahu negeri yang ada di dunia ni semua fana. Sedangkan hakikat negeri yang ada sama ada negeri dunia atau negeri akhirat. Siapa yang melihat tembus dengan kacamata keimanan, dia akan faham apa sebenarnya Allah nak sampaikan di setiap perkara yang terjadi di dunia. Rabbana khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Tidaklah Allah jadikan setiap perkara di muka bumi ini sia-sia. Sia-sia, Allah tak jadi. Melainkan kalau kita lupa Allah, itulah kerugian yang nyata. Jadi kalau kata susah, ingat Allah, dialah orang yang berjaya. Kalau dia senang, dia lupa Allah, dialah orang yang paling rugi. Nampak? Jadi benar Puan Hafizah Jamaluddin, jom kejar kenikmatan negeri akhirat. Ini mengakhiratkan dunia. Baik, sedang jemaah mata Allah SWT. Kita mengingatkan, hati-hati. Kita cukup takut dengan musibah ataupun kita ingat susah, ujian ni susah je. Dah senang pun ujian. Di saat kita berubah dari fa'inna ma'al usri yusra, kita dah susah, kemudian jadi senang. Senang juga ujian. Dan percaya atau tidak, manusia akan lebih kalah dengan ujian kesenangan. Ini dah terbukti sedang jemaah mata Allah SWT. Dah terbukti sebagai contoh Empayar Uthmaniyah. 3 Mac 1924. Runtuhnya, jatuhnya Empayar Uthmaniyah di saat kesenangan yang menimbun. Korun ditelan bumi di saat Allah berikan dia kesenangan yang melampau. Namrud, Fir'aun, Allah berikan kesenangan yang menyebabkan dia berubah menjadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Hati-hati. Hati-hati sedang jemaah mata Allah SWT. Itu namanya hati-hati. Hati-hati. Itulah nama takwa. Baik, sedang jemaah mata Allah SWT. Maka kita meneruskan kajian ilmu kita pada malam penuh barakah ini. Jangan salah menyatakan diri. Malam ni kita fokus pada jangan salah menyatakan diri. Sebelum saya pergi jauh, besok insya-Allah saya ada kuliah Zuhur. Saya jemput pada semua yang menonton pada malam ni bersama dengan saya kuliah Zuhur pukul 1 tengah hari di page UMW Toyota. UMW. Ya, ada page, nanti saya akan share link dia. Sama-sama imarahkan page itu untuk slot besok. Itu setiap Khamis minggu pertama. Besok hari Khamis dah start balik kuliah. Tapi bolehlah di surau di UMW di Shah Alam. Tapi saya buatlah di page-nya. Saya jemput pada yang menonton untuk bersama dengan saya kajian ilmu kita besok insya-Allah dalam tajuk sistem ibadah. Sistem ibadah. Bersandangkan sunnah Nabi SAW. Pukul 1. Take note dulu. Nanti saya akan highlightkan besok. Baik, mari kita lihat kepada nota. Kita lihat kepada nota kita. Kita berhenti kepada mana? Saya ke belakang sikit. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hati yang belum dicuri, milik kamukah hati itu? Puan Atika Zuleka yang nak dicuri. Hati takkan pernah dicuri. Hati telah dimiliki. Tak ada siapa boleh mencuri hati. Kerana ada pemiliknya. Mana boleh curi-curi? Tak ada pencuri hatinya. Itu bahasa-bahasa falsafah tu. Kamu telah mencuri hatiku. Tak ada maknanya curi-curi hati. Hati saya masih tidak dicuri. Apa dia?
Ingat hati itu milik sendiri ke? Dah, hati milik Allah. Ya mukallibal qulub, sabbit qalbi ala din wa ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati. Allah. Mana boleh kalau disisa Allah nak curi? Mana boleh? Nah, kena faham. Baik. Jangan salah menyatakan diri. Semalam kita dah sentuh tentang surah Ar-Rum ayat 30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus. Benar Puan Rohaniza? Nanti ada yang curi. Mana istilah curi? Bukan miliki. Kalau nak curi, mesti kena miliki. Nah, tak ada siapa-siapa curi hati. Tak ada siapa-siapa. Jangan perasan. Bukan perasaan, perasan. Itu je. Jangan salah menyatakan diri. Kelak merana diri. Hati milik Allah. Hati-hati. Maka hati-hatilah. Hati-hatilah dalam mentafsirkan tentang hati. Mana ada? Surah Al-Anbiya, tak silap saya, ayat 65. Nanti saya buka, saya cari. Ayat 65. Surah Al-Anbiya, ayat 65. Allah kata, kalau sekiranya dikumpulkan seluruh kekuatan untuk membeli hati, tak ada siapa mampu. Mana boleh? Hati tempatnya jatuhnya nurullah, cahaya Allah. Hati tempat tilikkan Allah. Hati tempat Allah nak tengok. Mana boleh bagi kat makhluk? Tak boleh. Nah, benar Tuan Haji Mak Muda. Perasaan tu orang bukan bercinta saja. Bercinta pun sepatutnya mesti balik pada fitrah. Nampak tu surah Ar-Rum ayat 30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama sebagai fitrah. Nampak? Hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama sebagai fitrah yang telah menciptakan manusia atasnya. Take note di sini. Fitrah yang Allah ciptakan atas manusia. Maknanya manusia ni kita boleh definisikan sebagai dua. Pertama, manusia yang ikut fitrah. Yang kedua, manusia yang keluar daripada landasan fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah maknanya suci. Aidul fitri, kembali kepada yang suci. Fitrah beragama. Atas fitrah. Sebab tu jangan hanya duduk pada manusia, Ustaz. Hak asasi kemanusiaan. Oh, kalau main hak asasi manusia, pakat sama rata lah semua. Tu jadi yang terbalik kuah tu. LGBT lah. Perjuangkan hak asasi manusia. Janganlah. Kami sebagai perempuan, Ustaz, manusia, jangan dah tengok perempuan saja. Jangan duk tengok hanya manusia yang bernama perempuan. Tengoklah perempuan yang ikut fitrah. Tengoklah lelaki yang ikut fitrah. Lelaki semua sama je, Ustaz. Jangan dulu. Jangan kata sama. Sebab Allah Ta'ala dah kata dah dalam surah Asy-Syams. Fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Allah ilhamkan fujur dan takwa. Allah ilham dua jalan. Manusia yang benar-benar dijadikan atas fitrah sepatutnya dan dia membersihkan hatinya daripada segala dosa, maka dia adalah manusia yang duduk atas fitrah. Tapi sekiranya dia berpaling daripada fitrah, maka itulah manusia yang sesat. Manusia yang tidak mengenal akan asal muasal diri dia. Dia duk kenal perasaan dia. I ni kan, I ni, awak tak kenal saya lagi. I ni kuat cemburu tau. I ni kalau marah tak ada siapa boleh lawan tau. Dia duk bangga dengan batil. Itu semua batil. Fitrah ni suci. Fitrah ni yakni kembali kepada agama yang lurus. Tu. Itulah agama yang lurus. Nampak? Nampak tu? Agama yang lurus. Agama yang lurus. Sebab tu jangan salah menyatakan diri. Ini muka surat 74. Edisi lama muka surat 58. Edisi lama muka surat 58. Hati-hati. Sebab tu ada orang dia buat kajian tentang manusia saja. Dia buat kajian tentang perempuan semata-mata. Adakah kita nak kaji tentang perempuan? Berapa ramai perempuan nak kaji?
100 orang, 200 orang, 300 orang, tak terkaji orang perempuan ni. Dia pun pening dengan diri dia. Dia pun tak kenal diri dia. Jadi dia nak kaji tentang diri dia. Malah nak kaji orang lain pula tu. Tak payahlah. Kita kaji ikut apa yang Allah dah ajar. Itu juga alamal insana malam ya'lam. Alamal insana malam ya'lam. Kita kaji apa yang Allah ajar kan. Janganlah mana-mandai nak buat prediction based on what? Based on what? Based on just you see, you just seeing is believing, kata orang Jawa, buat prediction. Janganlah duduk pada sangkaan dan tengok orang perempuan. I tengok, I nampak. You hanya nampak luaran. You hanya nampak luaran yang mana menjadikan kesan. Tapi tak tahu bagaimana jadi perkara itu. Baik. Dengar orang perempuan, lantaklah. Sama lah orang lelaki pun. Orang lelaki pun pula, yalah ustaz. Orang perempuan ni ustaz. Orang lelaki pun tak ada pengetahuan tentang dirinya. Orang perempuan tu dirinya. Kata Allah Ta'ala. Dan surah Ar-Rum ayat 20. Ayat 21. Wa khalaqalakum min anfusikum azwaja. Min anfusikum azwaja. Dari diri kamu, isteri-isteri pun tak kenal lagi. Tak faham lah ustaz orang perempuan ni. Tak tahulah apa dia nak. Bagilah kot apa dia nak. Dia bagilah apa dia nak. Dia nak apa? Dia nak berjalan-jalan, nak baju. Nak itu orang perempuan. Padahal diri dia. Nampak? Padahal diri dia. Sebab kita duduk pada, tidak balik kepada fitrah. Kita duduk kepada amarah. Kita pergi pada kebendaan. Kita pergi pada nafsu amarah. Yang membawa kepada kesesatan. Mendiskriminasikan, mendescribe ataupun menterjemahkan. Dengan penyataan manusia ini, kita kena perjuangkan hak asasi kemanusiaan. Bila dia perjuangkan hak asasi manusia, tak jadi manusia. Nampak jadi macam binatang. Dia bantai laki sama laki. Binatang pun geleng kepala. Aku pun tak bantai sama jantan katanya. Itulah hak asasi manusianya pasal. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Jadi, tidak ada perubahan. Take note di sini. Tidak ada perubahan pada ciptaan fitrah Allah itu. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nampak? Kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maknanya, berkaitan dengan tajuk kita. Bila tak tahu, dia ingat benda tu berubah, lalu dia salah ertikan. Lalu dia menyatakan, diri saya ni, tahulah ustaz, berubah perangai saya. Tak tahu. Ataupun diri saya susah nak ubah. Perangai saya dah macam ni lah. Saya ni kalau dengar orang, tak boleh. Saya pantang dengan orang-orang ni. Apa yang awak pertahankan? Allahu Akbar. Dia tidak faham. Lalu membuat satu pahaman yang menyesatkan. Maka merenunglah kembali kita kepada kejadian kita yang mampu membangkitkan kesedaran hakiki di dalam diri ini berkenaan tentang sebuah hakikat kejadian diri. Nampak? Jelas. Jadi, tiada perubahan pada diri. Apa yang tak berubah? Awak ni dah berubah perangai. Berubah ni mesti dia tengok pada keadaan. Keadaan mesti berubah. Tapi fitrah itu tidak berubah. Malah menjadi tempat untuk kembali pula. Setiap kali problem, balik pada fitrah. Problem saja, balik pada fitrah. Problem saja, balik pada fitrah. Fitrah tu apa? Tu dia. Ciptaan Allah yang berteraskan kepada hak kebenaran. Orang perempuan kuat mengepek. Itulah dia. Allahu Akbar. Ada semalam pula tanya macam mana nak bagi lelaki tak suka membebel. Ada siapa? Allah. Baik. Jadi tak apalah. Kita ketepikan persoalan itu. Kita tak mau hidup dalam kebanyakan yang tidak mengetahui. Malam ni kita duduk pada kebanyakan ataupun yang mengetahui. Sebab ayat ni surah Ar-Rum ayat 30. Allah kata kebanyakan manusia tidak mengetahui. Siapa kata ni? Pemilik atau pencipta manusia. Jadi malam ni kita duduk pada yang mengetahui. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Dengan apa ni? Dengan ilmu kebenaran. Perempuan
perempuan mana yang betul semua salah. Laki betul je terbalik dia. Itulah. Dia salah menyalah lah Tuan Abdul Wafi. Lelaki pun akan salah menyalah perempuan. Perempuan salah menyalah lelaki. Apabila dia tidak duduk pada fitrah, maka dia akan salah menyalah. Ingat, apabila dia tidak duduk kepada fitrah, maka dia akan salah menyalah. Seperti iblis. Tapi apabila dia duduk pada fitrah, seperti Nabi Adam AS, maka tidak salah menyalah. Siti Hawa tidak menyalahkan Nabi Adam AS. Nabi Adam AS tidak menyalahkan Siti Hawa. Inilah membawa kepada kebahagiaan. Baik. Maka di sini kalau kita lihat, pertama kita kena clear dulu. Ini dia dalil. Pertama, mari kita tengok, kita buat nota. Okey. Kita buat satu gambar aja. Okey. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Manusia, ya. Surah As-Sajadah. Apa kata Allah? Apa kata Allah surah As-Sajadah 8? Allah kata apa? Kejadian, saripati air yang hina. Memula daripada Nabi Adam AS, min turab, daripada tanah. Maka ini unsur utama, walaupun kita juga daripada tanah juga, maka keturunan melalui medium air mani. Ini kena belajarlah ni. Air mani. Inilah dia. Tapi medium utama tanah. Itulah Nabi Adam AS. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Nabi Adam AS dijadikan, maka iblis tak nak sujud dekat tanah ni. Iblis tak mau sujud dekat tanah. Sebab tanah ini, dia kata apa? Sebab iblis daripada api. Ni. Kejadian iblis daripada api. Tapi iblis ni, api bukan api yang membara, ya. Api biru. Iblis ni api biru. Iblis api biru. Tahu api biru? Api yang tenang. Dia api tapi relax. Ya. Dia datang, dia adalah konsultan. Tuan, tak payah dengarlah Ustaz Farid tu. Ustaz Farid tu mengarut dia. Dia. Saya cadangkan Tuan supaya tengok balik dia siapa ada. Tuan katanya. Dia slow and steady. Iblis tak marah-marah. Syaitan dia marah-marah. Syaitan dia akan memberontak. Tapi dia macam geng Yakuza. Contohlah geng ketua dia. Siapa ketua relax ke? Yang duk melantun-lantun ni anak buah ke? Mari dia punya chip dia turun. Chip dia relax ke? Senyum dia tengok. Tu iblis. Iblis sekiranya dia Allah izinkan dan memang pun dia boleh menyerupai kita ni. Iblis saja. Iblis ada lesen besar. Iblis ada lesen besar untuk menyerupai manusia. Jin tak boleh. Selain pada iblis tak boleh. Jin, iblis saja. Dia kalau dia terjemah diri sebagai manusia, dia adalah setenang-tenangnya wajahnya. Tu namanya nak menipu. Kalau nampak sangat akulah iblis, bertanduk wajah, kita pun lagi. Nampak? Iblis datang very professional. Very kata-katanya soft spoken. Orang perempuan suka sangat. Jadilah orang yang soft spoken, karismatik, datang dengan hebat. Dia tak tahu tu iblis. Nampak? Dia macam ular, lembut tapi mematuk. Pak, mati.
terkujur terus. Tu. Sebab tu dia nampak tanah is nothing. Tanah. Ana khairu minhu. Aku boleh bakar tanah katanya. Oh, kejadian. Tu kejadian unsur. Khalas kat situ. Baik, kita kat sini. Air mani yang hina. Ni kita. Tu dia. Air mani ni status apa? Kata Allah hina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala al-Muhammad. Ngepek tak apa. Dia membebel. Haji Mak Muda bebel tak apa. Yang isunya adalah menyalah tu. Sambil bebel, sambil menyalah. Tak boleh. Sebenarnya minta maaf orang perempuan, para isteri, hati-hati. Suami itu raja. Mana boleh raja untuk disalahkan, di-condemn. Biasa bebel ni sambil condemn tu yang salah tu. Duk bebel awak ni sama je. Awak ni tu bebel. Menghina pula tu kadang tu. Itu yang berdosa tu, tak boleh. Baik, hina. Maka dalam Surah Sajadah ayat 8, ayat 9, Allah kata, daripada hina ni, yang mana asal kita hina, kemudian Allah jadikan penglihatan, pendengaran. Maknanya, saya ulang lagi sekali ya. Daripada kejadian kita yang hina ni, yang mana dinamakan jasad. Ni lah. Alaqah. Khalaqal insana min alaqah. Ni pada alaqah ni, maka jadilah dia manusia. Manusia ni. Okey. Jadilah dia manusia. Manusia ni, kemudian, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Surah Sajadah ayat 9. Tengok rentetan dia. Nampak? Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruh. Nampak? Ini dah cerita lain. Roh ni satu kejadian lain ni. Yang hina kat sini. Kejadian ni. Tapi roh ni, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'alakumus sam'a wal absar. Sam'a wal absar, pendengaran, penglihatan. Makna kata lain, nyawa, nafas, umur. Qalilam ma tashkurun. Sedikit yang bersyukur. Baik. Sedikit yang bersyukur. Qalilam ma tashkurun. Kenapa Allah kata sedikit yang bersyukur ni? Why? Kerana ketika, ni nak kaitkan juga dengan Puan Atikah Zulekha. Contoh, tadi tanya pasal guru saya pagi tadi. Muda lagi. Nampak Zohir, umur 50 dah. Kita ni, nampak pada Zohir. Zohir yang zero. Apa ada pada jasad? Nak tengok Atikah saja apa ada? Ada Ustaz, ada. Perasaan lebih. Perasaan lah. Semua orang perasan. Yang ini je masalah. Ketika Allah jadikan mayat yang mana sebelum ini tidak dilihat, si Farid ini, orang tak pandang. Tapi hari ini kenapa boleh orang tengok sama 200 lebih ni? Apa hal? Tengok Farid ke? Tak. Ilmu. Ni fitrah. Ni fitrah. Dan ini semuanya dengan jalan agama ni. Fitrah. Ilmu ni semua dengan jalan agama. Kau tak tengok si Farid? Tengok jugalah Ustaz. Ada rupa. Apa rupa? Oh, handsome. Bubuh lah.
cantik. Ini fitrah. Masih pada kejadian roh. Hanya menyatakan dari farid yang mana berasal dari tanah. Asal tanah lah. Mana walaupun jasad itu tapi ada komponen tanah. Padanya batu, gersang, hitam, legam. Tetapi dipuji di fasa ini. Qalilan ma tashkurun. Sangat sedikit yang melihat pujian ini. Hanya puji Allah. Ni, puji Allah ni. Tapi si farid ini, duk perasan orang puji dia. Salah menyatakan diri. Salah menyatakan diri. Nampak? Bila salah menyatakan diri, maka mulalah datangnya kesesatan. Maka nafsu, yang mana satu kejadian yang ada dalam diri ini, yang dinamakan emosi atau perasaan, dia akan mula menyangka bahawa yang dilihat, yang dipuji itu adalah dirinya yang bernama jasad tadi. Sebab tu, apabila tidak mengenal susu jalur ini, maka dia akan menentang Allah Ta'ala. Contoh, menentang. Allah jadikan, memang kedisaan Allah berikan si farid ini ada ilmu, kemudian jasadnya ada rupa, lalu ketika ilmu dan rupa ini dialihkan ke nafsu, maka dia boleh buat suka hati dengan rupa ni. Dia dedahkan aurat dia. Kau suka aku lah, rupa aku. Ilmu dia dedahkan dengan cara merendahkan orang lain. Dia nampak orang lain jahil. Dia nampak diri dia lah berilmu. Nah, ini rangkap dengan nafsu yang melihat konsep ini disalah ertikan. Dia salah menyatakan diri dia. Ya, orang patut puji. Dah tahu dah Allah jadikan rupa cantik. Ada rupa. Tolonglah jaga. Amanah lah. Ini bab amanah pula. Tolonglah ingat Allah. Aku ni dulu air mani hina je. Bila air mani hina, orang tak pandang apa? Ayam tak patuk, itik tak sudu. Tiba-tiba kita jalan mendongak langit. Sebab Allah tak suka orang yang sombong. Bersyukur tu nama Allah. Bersyukur tu nama Allah. Perlu nak kata ingat Allah kan perlukan masa. Semua everything about masa. Wal asr. Demi masa. Mana ada tak ingat Allah tak guna masa. Semua guna masa. Duduk saja duduk tu pun guna masa. Benar Tuan Muhammad Rizal. Guna kaca untuk buat kerosakan. Guna kecantikan untuk mengundang kemaksiatan. Ini salah laku yang berlaku. Hebatnya Allah memuliakan makhluk yang bernama manusia. Sedikit, bukan masa yang beruntukkan. Sedikit bersyukur itu masa lah, Puan Atikah. Masa tu nyawa. Sedikit yang ingat Allah tu dengan diri dia, dengan seluruh hidup dia. Bukan masa bagi 2 jam, 3 jam, 4 jam. Cukuplah 2 jam. Masa tu kata dengan nyawa. Asal-usul masa tu kan detik per detik. Kan nadi tu masa. Puan Atikah ingat masa tu jam. Masa bukan jam. Jam tangan berapa. Masa tu nyawa. Sebab tu Allah sumpah demi masa. Wal asr. Semua hidup Puan Atikah ni, buat apa? Semua hidup ni. Tu orang kena buang masa je. Tu buang masa ni buang nyawa lah. Buang nyawa je. Buang masa, orang kata buang masa. Tu pembaziran umur. Tidak digunakan. Umurnya tidak digunakan untuk menyatakan kebesaran Allah. Nah, sidang jemaah mata Allah SWT. Ini kita boleh tengok bagaimana manusia, kalau cuba kita tengok dalam surah Al-Alaq. Saya nak tengok bagaimana, macam mana manusia boleh berubah ni Ustaz, daripada fitrah. Patut dia duduk pada fitrah. Dan dia pergi kepada amarah. Jasad ni, nafsu amarah. Amarah duduk pada badan lah.
Atau kata nafsu sarakah. Sarakah ni duduk pada jasad lah. Dan di sini fitrah ni dia akan pergi pada Allah. Nampak? Kenapa manusia boleh beralih ke sini? Pertama, kerana yang utama kejahilan. Terhijab dia daripada mengenal Allah. Terhijab daripada mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila dia tak mengenal Allah, apa yang berlaku? Kalla innal insana la yatgha. Allah kata. Kalla. Manusia ni, insan ini jasad. Bila kata insan, nafs, kalau nafs insan, makna dia akan merujuk pada jasad. An-nafs wa nafsi ini rujuk pada nafas. Al-insan ini lebih kepada jasad zahir. Kalla innal insan yang mana nasia, yakni lupa. Ni jasad ni bermakna lupa. Innal insana la yatgha. Dia lupa, dia menyangka dirinya sempurna. Ni. Kerana apa sempurna? Dah orang puji. Cantiknya awak. Hebatnya awak. Awak ni wanita besi lah. Besi pun tak macam awak. Hebatnya awak ni. Awak ni wanita berdikari lah. Cakap pula kat lelaki. Hebatnya abang ni. Hebatnya. Mulalah. Dia mula nampak dirinya bermaharajalela. Maka kalau kita lihat. Cuba tengok. Surah Al-Alaq. Dan surah Al-Alaq, saya tengok. Kat mana dia akan berlakunya kerosakan tu? Setelah manusia diajar tentang Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Cuba tengok apa jadi. Kalla innal insana la yatgha. Nampak Allah kata apa? Nampak tu? La yatgha. Yang manusia ni melampaui batas. Wujud keakuan betul Muhammad. Tuan Muhammad Amin. Dia apa makna keakuan? Dia salah letak sifat. Dia meletakkan dirinya pada salah tempat. Lepas tu dirinya hina. Hina kenapa nak dimuliakan? Dah hina-hinalah. Kalau orang hina kita, terimalah. Tapi kita tak terima kan? Malah kita menghina orang pula lagi banyak. Itu sifat iblis. Tengok, ingatlah sesungguhnya jenis manusia tetap melampaui batas yang sepatutnya atau yang wajib. Sebab apa? Ar-ra'ahu staghna. Dengan sebab ia melihat dirinya sudah cukup apa yang dihajatinya. Inilah kesilapan. Dia melihat, dia melampau. Manusia ni, dia melampau hebatnya. Yakinnya awak, hebatnya awak. Kita terperangkap dengan sifat yang bukan kita. Sebab tu bila orang puji haza min fa'li rabbi. Nampak? Ar-ra'ahu staghna. Bila Allah bagi rupa cantik sikit, mula melampau batas. Mula pakai seksa-seksa. Mula nak tonjol sana, tonjol sini, timbul sana, timbul sini. Ni yang berlaku. Bila ada harta sikit, mula nak tayang sana sini. Nak menunjukkan simbol ataupun ikon kekayaan itu adalah harta. Sedangkan bukan harta. Allahu Akbar. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu staghna. Dengan sebab ia melihat dirinya sudah cukup apa yang dihajatinya. Ni. Apa makna? Dia kata, aku boleh dapat apa yang aku nak.
Manusia kan, apa yang kita buat, kita dapat, katanya. Semua terletak pada diri. Dia cerita pasal diri juga. Tapi dia meletakkan bahawa everything is dia. Sebab tu kita kena sangkutkan ataupun sandarkan kembali kepada la haula wala quwata illa billah. Dan inna ila rabbika ruj'a, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kembali, tempat kita kembali dan menerima balasan. Nampak? Nah, okay, jelas. Ini rasa dihajati. Jadi balik pada perbincangan kita tadi, maknanya salah menyatakan diri, patutnya kita ni menyatakan bahawa suruhan, nampak? Bila kata hina pada diri, ini asal kita kan? Baik, maka Allah akan membawa manusia ini untuk mencari mulia, mencari kemuliaan. Persoalan, di manakah dia cari kemuliaan? Itu persoalan. Maka di sinilah tadi kata Allah, ar-ra'ahu staghna. Dia meletakkan kemuliaan itu pada dirinya. Ini salah. Ini salah menyatakan diri. Dia meletakkan pada dirinya, yang mana dirinya yang dizahirkan pada bentuk kebendaan malah menyebabkan kemusyrikan, yakni syirik, apabila sifat yang fitrah tadi disalahertikan, dinyatakan malah menyatakan dirinya. Patut menyatakan kemuliaan Allah. Diri menyatakan warabbaka fakabbir, menyatakan. Patutnya diri kita ini menyatakan kemuliaan yang kita nak cari itu, akhirnya bertemu dengan Allah. Tetapi apabila terhalang dia melihat kemuliaan sebab tadi jahil, dia rasa diri dia inilah yang menguasai, yang mana banyak faktor-faktor yang melibatkan kebendaan, kemusyrikan, syirik. Maka sifat-sifat yang sepatutnya asal tadi dari Allah, maka dia letak pada diri dia. Lalunya dirinya menyatakan apa? Sifat yang dizahirkan pada tempat yang salah. Apa tempat yang salah? Dizahirkan pada diri, menyatakan sifat yang dizahirkan pada tempat yang salah. Patutnya menyatakan kemuliaan Allah. Datanglah suruhan. Datang suruhan. Tapi terbalik. Diri menyatakan sifat tadi yang dizahirkan. Contoh apa? Ini syarahnya. Dia punya, kalau bahasanya mudah begini. Bila diri menzahirkan kebaikan, patutnya menzahirkan kebaikan. Apa kebaikan tadi? Cantik. Ini cantik kan kebaikan. Sayang. Ini semua baik. Mana ada cantik jahat, sayang jahat? Tak ada. Bijak. Tetapi apa yang dizahirkan oleh diri ini, akhirnya balik pada diri dia balik. Ni saya terpaksa cakap macam ni. Dia kata apa? Menyatakan keakuan. Itulah datangnya perkataan perasaan baik tu. Perasaan cantik, perasaan sayang, perasaan bijak. Sebab apa dia perasan? Kau tengoklah rupa aku. Tak nampak make up 3 kilo ni. Dia tengok pada rupa. Ataupun
I tak payah make up tau. I natural beauty. Dia panggil natural beauty tau I. I natural beauty. Memang sejak azali tau. Keturunan memang keturunan jenis bangsawan katanya. Ya Allah, ya Allah. Sayang, dia balik pada diri dia. Sebab apa? Dia nampakkan pada benda. Sayang pada sentuhan, pada belayan. Tengoklah I ni macam mana pandai jaga laki I ni atau suami. Tengoklah aku macam mana kalau nak bab sayang ni. Kita kena pandai menyatakan kasih sayang. Sayang ni terpulang katanya. Ada pula tu spesies yang mengatakan dia masing-masing punya penterjemahan lah. Ini golongan-golongan yang ada satu kes tu lah saya nak cerita bab sayang ni kan. Ini cerita poligami lah ni. Dia boleh bagi tahu, dia cakap gini. Isteri yang berjauhan itu kena zahirkan kasih sayang dengan bagi video-video yang menggairahkan suami. Dia ajar. Dia cakap apa benda yang dia cuba sampaikan. Dia nak menyatakan sayang tu lah. Bila kita tegur, dia katakan ini pendapat dia. Ini cara saya sebab orang sekarang, terutama dia kata orang muda perlukan macam tu. Jadi dia kena bagi video-video yang menggairahkan sebagai nak wujudkan sayang. Saya cakap subhanallah. Inilah fitnah yang berlaku. Tapi sebab inilah fitnah kan. Sayang ni orang kata saya buat berjaya. Nama salah menyatakan tadi. Yang lelaki bangga benar dengan kata tengok I boleh kahwin 2, kahwin 3. Oh bangga tu. Ada jenis yang bangga. Sebab dia ingat tengoklah pick up line. Tengoklah kita menyatakan sayang mana boleh dengan cakap je boh katanya. Kita kena bagi apa yang bini kita nak boh katanya. Rumah kena ada, kita kena kuat. Macam-macam lah dia punya statement dia kadang-kadang tu. Nampak? Jadi Allahu Akbar. Nampak betul dah diri menyatakan kebaikan ni. Dia nak tunjukkan kebaikan tu. Tapi kebaikan tu kembali menyatakan diri dia balik. Faham? Boleh nampak sebenarnya mata Allah SWT. Kebaikan tu menyatakan diri dia balik. Allah. Ini yang berlaku. Ini yang datangnya perebutan. Benar Tuan Raja Sariza. Tapi benda ni dianggap sebagai psikologi katanya. Psikologi. Apa yang salahnya katanya? Nampak? Dia nyatakan rupa diri dia bijak, dia nyatakan pada sijil, pencapaian. Dia letak kepada benda balik. Dia letak pada alat. Sedangkan sepatutnya diri menyatakan kebaikan. Kebaikan menyatakan Allah. Patutnya. Sebab diri kekal hina. Halus memang. Sebab inilah kelebihan manusia. Inilah permata Puan Fazilah yang nak ditanyakan apakah definisi permata. Permata yang dimaksudkan di sini adalah takrif kepada sifat atau kebaikan-kebaikan yang akan dikerumuni oleh manusia. Ini dikerumuni. Inilah ni. Dah? Nampak? Kekalina. Benar puan hati. Dia sayang dinyatakan dengan hadiah. Oh awak kalau nak sayang, tambah lagi. Tambah lagi bagi isteri kita atau apa nak. Kita penuhi dia. Ini bagi duit pun jangan-jangan kadang-kadang gini. Macam mana nak sayang? Ingat sayang tu boleh dengan ucapan je ke? Sayang tu adalah dengan menyatakan apa dia. Kita nak dengar juga. Nyatakan bagi apa yang dia nak. Ini potong. Allah. Kadang-kadang, ya Allah. Dia kata, bila maknanya permata yang dimasukkan di situ adalah bukanlah berbalik kepada alat yang kembali hina. Manusia ni. Saya buat gambar aja ginilah. Dia dari atas turun ke bawah. Kita sini, kita hina ni. Ini Farid. Tak apalah, letak nama saya lah. Tak payah bubuh nama orang lain. Farid. Farid ni hina. Kekal hina. Dulu, kini dan selama-lamanya. Sebab tu siapa nak hina saya, silakan. Mengundang penghinaan? Tidaklah. Saya tak carilah penghinaan.
Tapi nak hina silakan. Sebab tu kena ada seorang guru. Ni guru. Itu semalam, tadi Alhamdulillah, Allah Akbar. Saya akan bawa lagi beberapa siri guru lain. Datuk Salahuddin Omar Aqari ada. Dan saya bawa nanti ayah saya nanti insyaAllah. Guru saya juga. Mak saya. Berapa orang guru lagi, 2-3 orang lagi guru. Sempat Datuk Yudi nanti saya jumpa kan. Saya berusaha maaf kalau sempat. InsyaAllah. Guru ni, tengok tadi. Ni saya nak kaitkan dengan guru. Dia panggil saya Farid dia. Dia perlu ada orang yang boleh panggil kita asal kita. Farid. Itu okey tadi tu. Guru saya tadi, dia kau aku lah. Dia kalau dengan saya, dia kata kau ni. Nampak. Guru ni dia boleh panggil dengan kau. Tu penting guru. Mak, ayah saya. Kalau borak dengan ayah saya, walaupun Ustaz Farid ada. Farid, dia panggil, dia tak panggil saya Ustaz. Farid tak ada. Farid ni memang macam ni. Nampak? Dia macam tu, sentapan. Pum. Kita dengar Allah kecil terus kita rasa. Macam tu sepatutnya. Saya kenal pada 2006. Puan Aliza. Dia umur 50 dah. Semua Allah beri kelebihan kat dia fit. Kan? Jadi, hina ni. Jadi tugas si Farid ni, dia kena hina ni. Air mani dan unsur tanah. Jangan duduk pada keduniaan. Tu maksud dia. Ni keduniaan. Maka mohonlah kebaikan yang datang daripada samawa, yakni langit ataupun yang lebih bersifat subjektif, gaib, yakni itulah Allah. Jadi apabila ditiupkan yang bersifat bernama rohnya, maka si Farid ni bernyawa, maka diangkat, dimuliakan bukan kerana diri ni, tetapi sifat itu dinyatakan kembali. Ketika ditiupkan, maka si Farid bertanggungjawab menyatakan kembali untuk kembali kepada Allah. Sepatutnya. Nampak? Ya benar Puan Fazilah. Perasan tu, permatanya dimasukkanlah sifat yang bermanfaat. Sifat yang bermanfaat yang nak digali. Yang nak digali. Yang nak digali, yang mana dengan sifat itulah terzahirnya permata yang berkilauan itu yang dizahirkan menyatakan kebesaran Allah. Itulah permata. Nampak? Jadi, tengok hina. Apa beza hina lah. Benar Puan Ramlah. Guru panggil, tak ada dia nak panggil kita ustaz ke apa, dia panggil Farid je. Itulah. Saya ingat lupa nama seorang raja tu. Dia panggil Mahmud je. Apa nama tuan guru tu? Lupa. Dia panggil anak murid dia raja, anak murid dia. Anak murid raja. Tapi dia panggil dia Mahmud je. Allah. Sebab itu kena ada guru yang boleh sanggup. Sebab tu kena berguru ni. Kenapa kena ada guru? Sebab nak panggil tadi sanggup tak? Nak cabut diri kita yang lupa diri. Kita duk rasa macam hebat tinggi. So, kali kena panggil tu terduduk balik. Allah. Aku kenal kau tahun 2006 macam mana kau naik 2007. Itu baru guru. Kalau mak, lagi kenal. Tak action lah Farid. Tak payahlah kamu nak tunjuk datang-datang. Nak tunjuk pandai hujah sana hujah. Tak payah kata. Aku kenal kau siapa. Kau asal dulu tak ada apa, tak pandai. Engkau tak boleh nak bercakap. Aku ajar engkau gini. Tiba sekarang Allah bagi engkau boleh bercakap. Allah buat engkau boleh ni. Engkau ada kedudukan, engkau ada follower. Orang boleh dengar engkau. Kau lupa diri. Itu bahasa orang tua-tua lah. Sebab tu kena pandai baca. Orang kena pandai baca mah. Itu dia. Allahu Akbar. Sebab tu saya gitu. Itu Allah Akbar. Tunggu saya kebanyakan akan pergi kepada penyataan diri yang sebenar. Jadi ini sifat kita yang asal. Tiba-tiba kita dimuliakan bukan diri kita tu, tapi sifat ni. Kebaikan yang dinyatakan balik ni permata tu. Nampak? Ini dia. Jangan salah menyatakan. Jadi kita dimuliakan tu kena tengok apa. Sebab apa dimuliakan?
Soalan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Sebaik-baik kejadian. Pada rupa memanglah hina ni Allah jadikan juga manusia ni kejadiannya sempurna. Tapi sempurnanya itu adalah kerana dijadikan. Bukannya memang asalnya sempurna. Tidak. Dijadikan sempurna. Ditambahkan pula kejadian yang sempurna lagi. Roh. Di sini duduknya kebaikan-kebaikan tu. Kita tak bolehlah perasan. Maka kebaikan tu datanglah satu statement. Kebaikan tu satu suruhan. Malah kewajipan. Wajib buat baik. Apa hukum sayang suami? Wajib. Apa hukum sayang isteri? Wajib. Maka wajib sayang isteri bukan sebab isteri suruh. Wajib sayang isteri sebab Allah suruh. Wajib para isteri sayang suami sebab Allah suruh. Tapi Ustaz, suami saya abang on. Abang on? On mana? Fir'aun. Fir'aun tak Fir'aun. Wajib sayang. Sebab dia suami kamu. Allah. Ni dah. Kita kena sayang lah si kita. Kadang kena tidur luar lah. Kadang itu, kadang ni. Macam-macam kadang-kadang tu. Baik. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Khair. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat pada malam ni. Kita berhenti dekat. Okay. Muka surat 75. Cuba tengok muka surat 75. Maka jelas kita fahami. Kita kena fahami. Wajib buat baik. Sebab apa? Sebab hina kita. Saya hina. Saya hina. Tapi jangan buat statement. Saya hina. Saya hina. Tapi cari kehinaan. Dengan buat benda yang Allah larang. Buat dengan mendedahkan macam saya. Buat perkara-perkara yang mungkaran. Janganlah. Mengundang penghinaan. Kalau awak tu dah elok-elok kejadian. Janganlah pergi dedah sana, dedah sini. Akan dihina je nanti. Maksudnya sekarang, hina kekal lah. Tetapi, kita kena jadi orang yang sebaik-baik itu. Apa maknanya? Sebaik-baik kejadian yang ditiupkan fitrah. Yang sifat-sifat kesempurnaan Allah dalam diri kita. Yang mana melahirkan segala kebaikan yang kita perolehi hari ini. Seperti kasih sayang, bijaksana, kuat, memberi, kaya dan sebagainya. Jadi jika kita merenung hakikat diri ini adalah hina, maka kembali kepada fitrah itu adalah mengembalikan segala sifat-sifat kebaikan kepada Allah yang maha sempurna. Selesai. Bila nota tulis nama isteri bukan nama Ustaz Senana Adam. Tahu tak apa. Cikgu Maya, bubuhlah nama masing-masing. Ya? Senang cerita. Sebab saya bercakap ni, cakap pada diri saya. Saya tidak niat nak mengajar, nak mandai-mandai. Tak, saya kata pada diri saya. Sebab tu saya lebih selesa letak nama saya lah. Kesian Abang Leman kan. Baik. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya. Penyempurnaan itu duduk kat jiwa. Jadi Allah suruh wajib sayang. Tak adalah isu krisis kasih sayang. Sebab tu boleh sayang. Banyak sayang Ustaz. Ya, melimpah-limpah kasih sayang. Apa masalah? Bukan sayang dengan diri kita. Sayang dengan Allah. Jadi hina sifat kita, baik sifat Allah. Sebaik mana dan sehebat mana yang kita rasakan hari ini adalah segala yang terdiri daripada sifat kesempurnaan Allah. Khalah titik. Sehebat mana pun kita hari ini, dia tetap menyatakan kesempurnaan Allah. Jangan salah menyatakan diri. Jangan sesekali, kelak binasa. Kerana yang baik dan mulia itu adalah hak mutlak sifat Allah. Maka wajib kita berharap dan berpegang pada yang baik. Jika tidak, kita tetap dalam kinaan. Makna kata, wajib buat baik. Sesiapa yang kata begini, saya dah puas dah menyayangi, dia akan dibenci. Siapa yang dah puas menyayangi, dia akan dibenci. Itu maksud dia. Kata Nabi SAW, mafhum hadis, siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Siapa yang dah puas, saya dah puas menyayangi, bersedia untuk dibenci.
Sebab tu tak boleh. Kita tidak boleh berhenti berbuat baik. Tak boleh. Kita tidak boleh berhenti menyayangi. Kerana dia akan mengembalikan sifat kita yang asal membenci, hina. Jangan sesekali kita berhenti daripada menyatakan kebaikan. Kerana asal kita keburukan. Jangan sesekali berhenti daripada menuntut ilmu. Kerana terzahir kejahilan. Biarlah bodoh macam mana pun, tetap jahil tetap. Tapi dengarlah. Tak faham Ustaz, buat faham sudahlah. Tadahlah tinggal. Dengar, terkebir-kebir, tak apalah. Daripada langsung tak dengar. Biar kita benar di jalan yang benar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, maka tetaplah berpegang pada yang baik dan mulia. Makanya Allah akan tetapkan kita dalam kebaikan. Kehidupan jadi baik, akhlak jadi baik, dan sekeliling kita bertambah baik. Maka orang yang baik, ini kesimpulan, ini paling penting ni. Orang yang baik akan melihat dirinya buruk dan melihat yang lain itu baik. Dan orang yang buruk itu melihat orang lain buruk, diri je baik. Sedangkan hakikatnya kita adalah buruk dan yang baik itu hanyalah Allah. Maka wajiblah bersangka baik. Khalas, titik, noktah. Itu dia. Ni duk tengok semua orang buruk, semua orang salah. Ada je tak kena. Maka dialah buruk. Hati-hati. Sebab tu datang komplain. Yang banyak komplain itulah yang ada masalah. Hati-hati. Walaupun memang nampaklah betul ke apa yang dikomplain tu. Tapi banyak komplain, hati-hati. Tapi kalau saya tengok Nabi SAW, pengajaran bagian Nabi SAW di Taif. Nabi berdakwah di Taif. Nabi ni maksum sedang nyembah mata Allah SWT. Tapi Nabi mengatakan, aku yang salah. Allah. Aku salah dalam berdakwah. Bayangkan. Subhanallah. Nampak? Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Nampak tak? Macam Nabi Adam AS. Tengok. Walaupun Nabi itu sifatnya maksum, tapi Allah campakkan sifat menyatakan diri Allah, aku salah. Bila kita mudah merasa bersalah, mula minta maaf. Bang, maafkan saya bang. Itu ciri isteri solehah. Awak tak ada salah. Bukan tak ada salah bang, memang kita asal salah bang. Saya ni asal banyak salah bang. Jadi saya minta maaf je bang. Oh Allah. Subhanallah. Ini yang kita nak. Benar tu Haji Mak Muda. Alaikum bisidik fa inna sidik yahdi ilal bir wa innal bir yahdi ilal jannah. Janganlah kita berhenti untuk ilmu, sebab ilmu tu membawa kita kepada kebenaran. Kebenaran membawa kita kepada kebaikan, kebaikan membawa kita ke syurga. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT, itulah dia kesimpulan tajuk kita pada malam ni. Besok kita akan masuk tajuk baru, yakni diri menterjemahkan kekuasaan Allah. Terus kita bincang pada tajuk yang kita hari ini kita kenal pasti, masih kita ada istilah berbelah bagi. Tapi besok kita terus menyatakan kebesaran Allah. Ini yang tugas hakiki sebagai hamba Allah ni, menyatakan kebesaran Allah. Menuntut ilmu sampai mati, benar Puan Mawar Berduri. Guru saya sebut sama Fadilah Datuk Syekh Salahuddin Omar Qari tentang qiraat. Saya mengaji qiraat sekarang, nanti saya akan bawa juga buat live dengan beliau nanti insya-Allah satu masa nanti. Dia kata apa? Baguslah saya duk sambung qiraat 14 riwayat mengaji. Dan kaji tentang Al-Quran juga. Hebat. Ni pun satu ilmu yang insya-Allah Allah takdirkan nanti kita boleh sebarkan. Kaedah pembacaan Al-Fatihah ada 9 kali bacaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini salah satu qiraat. Kaedah bacaan, subhanallah. Banyak dalam 30 juzuk tu kita kena baca satu. Lalu saya cakap, "Tok, bila nak habis ni?" Mati tak habis. Baguslah mati dalam menuntut ilmu. Allah, pum kena. Baguslah barang siapa mati dalam keadaan menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah mudahkan jalan dia ke syurga. Kata Abu Aid Samarkandi rahimahullah, barang siapa yang niat dia menuntut ilmu, pergi ke tempat menuntut ilmu, maka
Allah akan hapuskan dosanya, Allah angkat darjat dia. Dan Nabi kata mahfum hadis, barang siapa yang istiqamah dalam menuntut ilmu, Allah akan mudahkan dia jalan ke syurga. Tak mau lagi, tak tahu cik nak kata apa. Itulah dia. Ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, insya-Allah kita sambung besok. Okey. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi saya rasa cukup setakat itu dulu perkongsian kita pada malam yang penuh barakah ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Minta maaf atas terkasar kata, terkurang bicara dalam penyampaian yang penuh dengan kekurangan ini. Maka hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan pembincangan kita pada malam yang penuh barakah ni. Teruskan istiqamah dalam menuntut ilmu insya-Allah. Mudah-mudahan semua yang menonton pada malam ni Allah berikan kefahaman dan Allah pilih kita semua yang menonton pada malam ni dimasukkan dalam syurga yang tanpa hisab insya-Allah. Baik, lagi sekali saya ingatkan besok pukul 1 ada kuliah Zuhur di page UNW Toyota. Okey. Jadi saya akan ingatkan insya-Allah. Saya mohon jemput pada semua yang menonton pada malam ni sama-sama mengimarahkan siapa yang ada kelapangan besoklah pukul 1 di page tersebut. Dan yang kedua, saya nak buat satu lagi dipanggil apa? Pengumuman lah ataupun kenyataan. Saya cuba akan buat untuk pagi dengan bicara hikmah, mulakan pagi dengan hikmah. Bicara hikmah dalam 20 minit ke 30 minit. Saya cuba bukan pada masanya akan saya bagi tahu nanti insya-Allah. Kita nak kaji tentang tamsil pula. Kita tengok mulakan pagi anda dengan hikmah. Itu satu slot lain nanti saya nak buat. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Sama-samalah sokong segala program ilmu yang kita lakukan insya-Allah. Terima kasih banyak. Mudah Allah berkati kita semua. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih farah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.